Habis solat, tuan-tuan sekalian, habis mayang, Nabi Isa pun bangun. Imam Mahdi menyerahkan khilafah pada Nabi Isa. Serahanilah jawatan pemimpin tertinggilah umat Islam pada Nabi Isa. Nabi Isa pun berjalan, dia buka satu pintu masjid. Betul-betul di depan dia Dajjal, dan juga di belakang tu adalah tentera-tentera Dajjal. Seawal melihat Nabi Isa, bergegarlah seluruh tubuh Dajjal. Bergegar. Tentera kafir yang menghidu nafas Nabi Isa akan mati. Hidu nafas lah, mati. Maka bertempiaranlah lari, tak tahulah berapa banyak tentera waktu tu. Daripada Syam, Syria ni, mereka akan lari menuju ke Palestin. Di sana akan berlaku pertempuran. Tetapi tak bertempur pun. Nabi Isa AS dengan caci baki tentera Imam Mahdi pergi sampai ke Palestin. Sebelah tuan-tuan, Syria Palestin sebelah-sebelah aja. Sampai ke satu tempat yang bernama Babul Lud, lalu dikepung Dajjal. Lalu Nabi Isa pun membunuh Dajjal. Dia tak ada pertempuran, buat keluar senjata, patah pedang Nabi Isa, tak ada. Nabi Isa keluarkan senjata dia, bunuh, mati tu. Macam tu je. Tak ada pertempuran apa. Memang lemahnya Dajjal ketika tu. Lemah dengan para rasul, dia lemah. Tuan-tuan, mati Dajjal, saki baki tentera penuh Yahudi. Kesemuanya lari. Belakang tembok, belakang batu, belakang pohon yang besar. Yahudi tuan-tuan, dia takkan berdepan. Waktu saya belajar di Syria dulu, saya dah himpunkan video-video pertempuran antara tentera Palestin, bukan tentera, orang kampung di Palestin dengan tentera Israel. Berlari tuan-tuan, tentera Israel ni berlari. Jatuh, berguling-guling lari, tapi bawa senjata. Yang kejar ni 15 orang, semua pegang batu je. Kemudian duduk di belakang tembok, pegang senjata. Keluar tembok. Yang ni semua pegang batu je. Sampai hari ni. Maka bila perang nanti, Yahudi berselindung. Ke semua batu, ke semua pokok akan bercakap, wahai tentera Islam, bercakap. Datang, di belakang aku ada Yahudi. Uqtulhu, bunuh dia. Nabi kata kecuali satu pohon, iaitulah pohon Gharqad. Kerana pohon itu adalah pohon Yahudi. Lalu dibunuh semua tentera Yahudi, mati. Menanglah umat Islam ketika itu. Hiduplah Nabi Isa bersama dengan umat Nabi Muhammad selama 40 tahun. Subhanallah. Tuan-tuan, lepas itu Imam Mahdi pun wafat. Dia wafat lebih awal. Nabi Isa meneruskan kehidupan dia, mengajak semua orang menyembah Allah, mengembalikan semua orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas muka bumi Allah ketika itu tidak ada satu pun jenayah dan kemungkaran yang akan dilakukan. Yang Islam, yang kafir, tapi tak ada dah jenayah. Allah mengembalikan keberkatan pada zaman itu. Berkat. Petani sebarkan benih di atas batu kering, tumbuh pohon. Pokok ada 5 ketika itu yang tumbuh pada zaman Nabi Isa. Kulitnya dibuat payung. Ketika itu serigala akan memelihara lembu. Harimau akan memelihara unta dan kuda. Kanak-kanak bermain-main dengan semua jenis ular-ular yang tidak lagi berbisa. Jadi tak bisa. Subhanallah. Waktu itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada lagi kemungkaran, maksiat, bumi penuh dengan keamanan. Inilah satu suasana yang kita semua rasa. Tadi datang Dajjal, kita jadi sempit dada. Rupanya selepas Dajjal mati tu, bumi akan menikmati buat kali pertamanya keseluruhan jenis keberkatan yang ada di atas muka bumi. Tak ada orang miskin dah. Zaman itu, siapa yang pergi ke Baitul Mal, pejabat zakat, saja-saja pergi ambil emas untuk diberikan kepada orang susah. Nabi kata dia pergi ambil emas, nak bagi kepada orang susah, kemudian tak jumpa. Akhirnya dia pun nak kembalikan emas tu di Baitul Mal. Pihak Baitul Mal kata minta maaf, kami tak terima dah emas ni. Mana yang dah diambil mesti kita cari untuk diberikan. Allahu Rabbi. Sampai tak ada. Tuan, zaman itulah tuan. Zaman kemasyhuran itulah, ketenangan itulah, keberkatan itulah yang dinantikan oleh juga semua manusia yang hidup pada kita. Tapi nak kena tempuh satu masa yang susah, iaitu
fasa kemunculan Dajjal. Saya rasa sekadar tu dulu insya-Allah ceramah untuk malam ni. Sejam setengah dah tu. Tahu tak? Tuan-tuan duk nganga macam nak lagi kan. Habislah Dajjal mati lah. Nak tunggu cerita lain pula insya-Allah yang baik daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis solat, tuan-tuan sekalian, habis semayang, Nabi Isa pun bangun. Imam Mahdi menyerahkan khilafah kepada Nabi Isa. Serahnilah jawatan pemimpin tertinggi lah umat Islam pada Nabi Isa. Nabi Isa pun berjalan, dia buka satu pintu masjid. Betul-betul di depan dia Dajjal, dan juga di belakang tu adalah tentera-tentera Dajjal. Seawal melihat Dajjal, seawal melihat Nabi Isa, bergegarlah seluruh tubuh Dajjal. Bergegar. Tentera kafir yang menghidu nafas Nabi Isa akan mati. Hidu nafas dia, mati. Maka bertempiaranlah, lari. Tak tahulah berapa banyak tentera waktu tu. Daripada Syam, Syria ni, mereka akan lari menuju ke Palestin. Di sana akan berlaku pertempuran. Tetapi tak bertempur pun, Nabi Isa alaihissalam dengan kaki-baki tentera Imam Mahdi pergi sampai ke Palestin. Sebelah tuan-tuan, Syria Palestin sebelah-sebelah aja. Sampai ke satu tempat yang bernama Babul Luj, lalu dikepung Dajjal. Lalu Nabi Isa pun membunuh Dajjal. Dia tak ada pertempuran, buat keluar senjata, patah-patah pedang Nabi Isa, tak ada. Nabi Isa keluarkan senjata dia, bunuh, mati tu. Macam tu je. Tak ada pertempuran apa. Memang lemahnya Dajjal ketika tu. Lemah dengan para rasul, dia lemah. Tuan-tuan, mati Dajjal, saki-baki tentera penuh Yahudi. Kesemuanya lari. Belakang tembok, belakang batu, belakang pohon yang besar. Yahudi tuan-tuan, dia takkan berdepan. Waktu saya belajar di Syria dulu, saya dah himpunkan video-video pertempuran antara tentera Palestin, orang, bukan tentera, orang kampung di Palestin dengan tentera Israel. Berlari tuan-tuan, tentera Israel ni berlari. Jatuh, berguling-guling lari, tapi bawa senjata. Yang kejar ni 15 orang, semua pegang batu je. Kemudian duduk di belakang tembok pegang senjata. Keluar tembok. Yang ni semua pegang batu je. Sampai hari ni. Maka bila perang nanti, Yahudi berselindung. Ke semua batu, ke semua pokok akan bercakap, wahai tentera Islam, bercakap. Datang, di belakang aku ada Yahudi. Uqtulhu, bunuh dia. Nabi kata kecuali satu pohon, iaitulah pohon Gharqad. Kerana pohon itu adalah pohon Yahudi. Lalu dibunuh semua tentera Yahudi, mati. Menanglah umat Islam ketika itu. Hiduplah Nabi Isa bersama dengan umat Nabi Muhammad selama 40 tahun. Subhanallah. Dan lepas tu Imam Mahdi pun wafat. Dia wafat lebih awal. Nabi Isa meneruskan kehidupan dia, mengajak semua orang menyembah Allah, mengembalikan semua orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas muka bumi Allah ketika itu tidak ada satu pun jenayah dan kemungkaran yang akan dilakukan. Yang Islam, yang kafir, tapi tak ada dah jenayah. Allah mengembalikan keberkatan pada zaman itu. Berkat. Petani sebarkan benih di atas batu kering, tumbuh pohon. Pokok ada 5 ketika itu yang tumbuh pada zaman Nabi Isa. Kulitnya dibuat payung. Ketika itu serigala akan memelihara lembu. Harimau akan memelihara unta dan kuda. Kanak-kanak bermain-main dengan semua jenis ular-ular yang tidak lagi berbisa. Jadi tak bisa. Subhanallah. Waktu itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada lagi kemungkaran, maksiat, bumi penuh dengan keamanan. Inilah satu suasana yang kita semua rasa. Tadi datang Dajjal, kita jadi sempit dada. Rupanya selepas Dajjal mati tu, bumi akan menikmati buat kali pertamanya keseluruhan jenis keberkatan yang ada di atas muka bumi. Tak ada orang miskin dah. Zaman itu, siapa yang pergi ke Baitul Mal, pejabat zakat, saja-saja pergi ambil emas untuk diberikan kepada orang susah. Nabi kata dia pergi ambil emas, nak bagi kepada orang susah, kemudian tak jumpa.
Akhirnya dia pun nak kembalikan emas tu di Baitul Mal. Pihak Baitul Mal kata minta maaf, kami tak terima dah emas ni. Hak mana yang dah diambil mesti pergi cari untuk diberikan. Allahu Rabbi. Sampai tak ada. Tuan, zaman itulah tuan. Zaman kemasyhuran itulah, ketenangan itulah, keberkatan itulah yang dinantikan.